Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi tengah hari 20 Julai 2021 bersama saya Viviana Lena Igai. Fokus berita tengah hari, seramai 56 ketua isi rumah KIR dan 30 pelajar telah menerima bantuan bakul makanan dari Persatuan Anak Jati Lawas Cawangan Kuching. Simbolik penyerahan bantuan tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Yayasan Budaya Melayu Sarawak pada Ahad. Menurut beliau, sumbangan tersebut adalah bagi membantu dan menjaga kebajikan sosial ahli-ahli anak jati lawas yang berada di Kuching semasa pandemik COVID-19. Dan ini dijangka melibatkan 56 keluarga, ya, ketua isi keluarga itu. Dan 30 pelajar kita. Dan mungkin ada yang ada di rumah-rumah sakit itu, kalau boleh kita lihat, ya, yang ada di rumah sakit itu. Maklumlah ada juga yang daripada lawas yang untuk mendapatkan perubatan, mungkin kita dapat panjangkanlah bantuan seperti ini kepada mereka. Jadi ini adalah usaha sedikit sebanyak daripada Persatuan Anak Jati Lawas ini. Pada keseluruhannya, objektif penubuhan Persatuan Anak Jati Lawas ini ya, satu, untuk menjadikannya sebagai satu platform untuk kita merapatkan lagi hubungan silaturahim antara anak-anak jati lawas yang mengembara yang datang ke Kuching ini bukan sekadar untuk bekerja, ada yang belajar, ada yang sudah bermastotin di sini, ya, yang sudah bermastotin di sini. Jadi itu satu daripadanya. Kedua ialah untuk menjaga kebajikan sosial dan kepentingan ahli-ahli serta keluarga, dan menghulurkan bantuan mana yang dapatlah kita bantu. Tambah Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak, itu lagi, Persatuan Anak Jati Lawas adalah salah satu saluran bagi menghubungkan persaudaraan anak-anak lawas yang berada di Kuching sama ada belajar atau bekerja. Dalam pada itu, beliau berterima kasih kepada persatuan tersebut kerana telah membantu dalam pengagihan sumbangan tersebut. Berita seterusnya, seramai 50 golongan asnaf dari 30 buah kampung di Zon 3 Ulu Simunjan menerima bantuan makanan beserta barangan kesihatan sempena program ziarah UKAS. Simbolik penyerahan disempurnakan oleh Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sarawak merangkap Adun Gedong Dato' Muhammad Narodin Bejais kepada Wakil Kampung Semalatong B, Kaunselor Margaret Mahmud dan Wakil Kampung Tinting Tuba, Tuai Rumah Marcos Jak bertempat di Rumah Rehat Kenyong pada Sabtu. Antara kampung yang terlibat adalah seperti berikut. Semasa ditemu bual, Dato' Narodin mengucapkan ribuan terima kasih kepada UKAS, Pejabat Daerah Simunjan serta Majlis Daerah Simunjan MDS atas bantuan dan usaha yang diberikan demi membantu penduduk yang terkesan sepanjang pandemik COVID-19. Selain daripada mereka dibantu oleh kebajikan, bantuan ahli-ahli wakil rakyat dan sebagainya, dan mereka yang kena kerana mereka tak pernah menerima, dan mereka inilah kita pilih untuk menerima food basket daripada UKAS. Ini menunjukkan betapa prihatinnya kerajaan negeri melalui agensi-agensinya membantu masyarakat kita yang perlu dibantu, terutama sekali semasa kita menghadapi kesukaran oleh pandemik COVID-19 ini. Program kali ini dijalankan secara bersepadu dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Simunjan dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Ulu Simunjan. Selanjutnya, sebanyak 38,714 atau 52.4% penduduk di bahagian Limbang telah berjaya melengkapkan pengambilan vaksin COVID-19 setakat 16 Julai.
Menurut Menteri Muda Permodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, jumlah ini meliputi 42.2% atau 18,431 penduduk daerah Limbang dan 61.2% atau 20,283 penduduk di daerah lawas. Dan kita jangkakan program ini untuk bahagian Limbang akan berakhir pada 13 hari bulan Ogos, 13 hari bulan Ogos, dan pada masa itu sasaran kita untuk keseluruhan daerah bahagian Limbang 77%. 77%, dan pecahan untuk daerah Limbang 76%. Dan daerah lawas 78% lah. Jadi ini satu figure yang amat baik lah. Mengambil kira penduduk-penduduk yang tidak berada di Limbang. Kalau ikut statistik memanglah besar. Tapi memang tidak semua berada di Limbang. Kita anggarkan dalam 10,000 daripada penduduk itu berada di luar Limbang lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media mengenai perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK daerah Limbang di Pejabat Residen bahagian Limbang pada Sabtu. Mengulas mengenai agro-community, program pemvaksinan khas bagi pekerja di sektor ladang kelapa sawit, pertanian dan sebagainya, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu ia telah mencapai 90% secara keseluruhannya. Keseluruhannya untuk bahagian Limbang yang terlibat dalam agro-community ini adalah 1,386 orang. Keseluruhannya ini termasuk pekerja, termasuk tanggungan, termasuk juga pekerja asing. Tak berapa ramailah di Limbang, sebab itu kita tak mewujudkan PPB industri. Terdahulu, Datuk Dr. Abdul Rahman telah diberikan taklimat oleh Pegawai Kesihatan Bahagian Limbang, Dr. Norliza Jusoh berkenaan perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK Bahagian Limbang dan Pegawai dari Jabatan Pertanian Sarawak, Amirul Fikri Jemali berkenaan pencapaian agro-community di bahagian Limbang. Di bahagian Limbang, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Awam, PPV Khas, PPV GP dan melaksanakan program jangkauan vaksinasi dan mopping. Beliau yang juga adun Bukit Kota menambah setakat ini PICK berjalan lancar, cuma baru-baru keadaan banjir menyebabkan berlakunya penundaan proses vaksinasi dan pemvaksinan bagi kaum penan yang sedikit perlahan. Walaupun penduduknya tidak begitu ramai, lebih kurang 300 lebih, 387 orang penan. Daripada itu hanya 18 yang bersetuju setakat inilah. Kita akan mengadakan lebih banyak penerangan pada mereka supaya lebih ramai yang bersetuju dan untuk kawasan penan ini. Program outreach kita akan adakan di antara 26 hingga 29 hari bulan Julai inilah. Dan kita harap lebih ramai lagi yang bersetuju lah. Menjawab soalan media mengenai pencapaian pemvaksinan di Limbang berbanding di bahagian lain, beliau memberitahu tujuan pemvaksinan bukanlah untuk perbandingan, sebaliknya Jabatan Kesihatan Malaysia sendiri mempunyai perancangan untuk mencapai sasaran imuniti kelompok sebelum 31 Ogos 2021. Karena dari situ mereka membuat program-program termasuk berapa PPB dia, berapa outreach dia dan sebagainya. Dan seperti yang saya kata tadi, target kita adalah pada 13 bulan Ogos. Itu target yang terakhir untuk Limbang. Jadi semua akan ditutup 13 Ogos. Dan pada masa itu pencapaian kita keseluruhannya 77%. Itu satu pencapaian yang baik.
Masih dengan laporan program vaksinasi, Menteri Muda Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil turun padang bersama petugas dari Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Braang Bayur untuk memberi suntikan dos pertama kepada 134 orang penduduk di Ulu Empangan Bengoh pada Sabtu. Menarik perhatian, beliau yang juga adun mambong turut menyertai petugas kesihatan melakukan suntikan vaksin terhadap para penerima. Antara kampung yang terlibat ialah Kampung Mok Ayun, Kampung Sting dan Kampung Nyegol selaras dengan program outreach vaksinasi daerah kecil Padawan. Bahawa kita akan mengadakan outreach program kepada kawasan-kawasan pedalaman. Dan oleh itu kita telah datang kepada 3 kampung kepada di Ulu Empangan Bengoh, iaitu Kampung Sting, Kampung Nyegol dan Kampung Mok Ayung. Kesemua 134 orang penerima berjaya divaksin dan proses vaksinasi untuk dos kedua akan dilakukan oleh petugas PPV Klinik Braang Bayur di lokasi yang sama pada 7 Ogos depan. Sementara itu, perjalanan selama 30 minit menaiki bot merentasi Empangan Bengoh tidak mematahkan semangat pasukan vaksinasi melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat di luar bandar untuk mencapai imunisasi kelompok menjelang akhir Ogos depan. Manakala didaro dengan program outreach bagi Pusat Pemberian Vaksin PPV untuk DUN berkenaan diteruskan kepada penduduk kawasan pesisir sungai. Pada Sabtu, program tersebut diadakan di Dewan Serbaguna Nangapasin, Matu yang melibatkan 12 buah rumah panjang dan juga penduduk dari Kampung Sawai Matu. Menurut Adun Daro Safi'i Ahmad, program diadakan dalam 2 hari dan mensasarkan seramai 590 orang penerima. Jadi perawat kita saat itu tadi, laban bisik 3 tim sidak PPV itu hari Matu. Jadi sidak tu 3 nya sertai sidak menjaga perawat laban pengawak kita saat itu bisik 7 hitik rumah panjai buat pasien itu. Ngau pihak megak ngau sidak batal lasak bisik hitik rumah panjai, ngau sitik kampung Sawai. Jadi semua ya ke diberi vaksin 2 hari start saat itu ngau pergilah. Jadi semua ya ke bisik ke diberi vaksin bisik 590 ikut sidak ya. Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa lawatan kerja bersama Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi ke PPV Outreach Nangapasin Matu di Dewan Serbaguna Nangapasin Daro pada Sabtu. Mengulas program pada hari tersebut, ujar beliau program outreach telah memudahkan penduduk luar bandar dan memastikan mereka menerima suntikan vaksin COVID-19. Saat itu kita ngagai ke Rumah Majai laban Lesi Datuk Siti Nualai jauh hari ke pusat pemberian vaksin ke besar daerah Matu. Jadi saya tim yang nurun ngambil semua orang ke tahu ke nak boleh mindah. Tapi orang ke lama tu lepas tidak ke mindahkan laban menua tu sedikit jauh ke Matu. Jadi ngambil ke semua bala raban semua boleh ke vaksin. Jadi nyak macam tim hari PPV bergerak hari Matu datai saat itu ke Nangapasin. Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni turut senada menyifatkan program outreach vaksinasi penting dalam membantu penduduk luar bandar mendapatkan vaksin. Program pusat pemberian vaksin yang diadakan di kawasan pesisir ini adalah merupakan salah satu daripada inisiatif kerajaan dan Kementerian Kesihatan bagi memberi peluang kepada seluruh rakyat untuk mendapat akses kepada vaksin ini kerana ianya akan memberikan kemudahan kepada mereka dalam konteks menjimatkan masa dan menjimatkan kos. Kerana kalau tidak diadakan pusat pemberian vaksin di kawasan luar bandar ini, sudah tentu mereka akan pergi sejauh Daro, Matu, Sibu, Serikir dan sebagainya. Jadi dengan adanya pusat pemberian vaksin pada hari ini yang memberi kemudahan kepada penduduk-penduduk di kawasan Pasin ini yang saya dimaklumkan lebih kurang 11 ataupun 12 buah rumah panjang termasuk Kampung Sawai. Selanjutnya di Sibu, program vaksinasi bas bergerak mencapai objektifnya sebagai kaedah berkesan untuk memberikan suntikan vaksin kepada masyarakat pelbagai lapisan di Sibu tanpa mengira lokaliti. Menurut pengerusi SUPP Cawangan Bawang Asan, Senator Robert Lau Hui Yu, program vaksinasi bas bergerak juga amat memudahkan penduduk yang berdepan kekangan masa dan pengangkutan untuk mendapat vaksin di kawasan bandar. Hari ini punya program ialah last minute punya arrangement. Kemarin tengah hari baru arrange sini tempat. Sebab
original ialah kita mau pergi di Peradom, kawasan Cina, Tanjung Kuning untuk 3 hari. Tapi sampai kemarin 2 hari saja tidak ada orang lagi, semua habis. So kita kasih tukar pergi tempat ini lah. Kita target sini ada 300 dos juga. Sebab kalau pergi di Peradom situ pun 300. So kasih ambil pergi sini, kita pergi cari orang. Kita turun pergi cari orang, pergi cari tempat. Kita ada dengar belum ada orang belum disuntik. Ya. So harap hari ini kita dapat sampai 200 ke 300 boleh lah. Important thing ialah kita mau semua orang disuntik. Kasih dia orang peluang. Dia orang tidak ada convenient pergi bandar punya, pergi Indo Stadium atau baru balik dari kerja belum dipanggil hari ini. Menjelas kepada media semasa meninjau program vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Rantau Panjang pada Ahad, Robert memberitahu pihaknya mensasarkan 300 dos vaksin diberikan kepada penduduk dari Rumah Panjang dan kawasan rumah flat berhampiran. Pada sebelah petang, Robert menyertai program vaksinasi bas bergerak itu ke Kem Belia Kemuyang untuk memvaksinasi penduduk Rumah Panjang dan kawasan perumahan berhampiran yang belum menerima vaksin. Seperti di Rantau Panjang, proses pemberian vaksin di situ juga dilaksanakan secara walk-in dan ia mendapat sambutan menggalakkan dari penduduk setempat. Sekarang kita di kawasan Kemuyang di 9 km dari Bandar Sibu. Ini tempat ialah Kem Belia dan Sokan. Hari ini, petang ini kita buat satu program untuk vaksinasi di tempat ini. Ini yang pun last minute punya arrangement. Pagi kita tengok di Rantau Panjang kita ada lagi 200 dos. So kita mau cari satu tempat. So kita jalan, kita ada dengar di kawasan Kemuyang sini ada Rumah Panjang dan sama itu rumah perumahan. Ada orang lagi belum suntik. So kita datang sini. Itu decision yang betul lah. Kita sampai sini ada lebih kurang 100 orang sudah tunggu. Sampai sekarang kita dapat capai 200. So I think hari ini kita capai kita punya target, semua dos kasih guna. Beliau juga merakamkan penghargaan kepada ketua kampung dan tuai rumah di kawasan tersebut atas kerjasama menyeru orang ramai untuk datang menerima vaksin. Sementara itu, salah seorang penerima Samson Juice dari flat Rantau Panjang menyambut baik program vaksinasi bas bergerak itu sambil berkata ia sangat baik dan berkesan dalam membantu penduduk di kawasan luar bandar untuk mendapatkan suntikan vaksin. Selamat pagi, saya Samson anak Juice. Saya telah mendapat vaksin pertama lah untuk hari ini. Bagi saya, vaksin mobile vaksin ini bagus lah untuk penduduk yang kawasan pedalaman sini. Sebab bagi saya, macam saya punya My Sejahtera, sudah lama saya sudah register tapi belum dapat macam info yang mengatakan beberapa tarikh-tarikh yang temu duga lah. Sebab macam ada masalah bagi My Sejahtera saya lah, macam untuk update tiap hari update pun tidak. Tapi bagi macam ini baguslah untuk penduduk yang dekat kawasan pedalaman. Seorang penerima, Lianti Desmond Ghani dari flat Rantau Panjang turut sependapat bahawa program vaksinasi bas bergerak itu memudahkan mereka untuk menerima vaksin. Memang baguslah sebab kita tidak payah tunggu dari Mas Sejahtera, sebab saya pun lama sudah tunggu dekat Mas Sejahtera, mau dekat 1 bulan sudah. Memang bagus. Beralih ke laporan harian COVID-19, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Ahad memaklumkan sebanyak 261 kes positif baharu telah dikesan di 16 daerah di Sarawak, menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 71,300 kes. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti berikut. Turut dimaklumkan satu kes kematian baharu akibat COVID-19 di Hospital Kapit. Sehubungan dengan itu, daerah Beluru kini berstatus merah manakala Kenawit, Sri Aman dan Asajaya berstatus jingga. Kenyataan sama juga mengisytiharkan penamatan 2 kluster di Kuching iaitu kluster Jalan Usaha Jaya dan kluster Tabuan Tranquility.
Ini menjadikan jumlah yang masih aktif setakat ini adalah 90 kluster. Berikut pula senarai lokasi yang diisytihar dan ditamatkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Sekian edisi tengah hari bersama saya Viviana Lena dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.